Salam sejahtera, anda bersama Senala Huda dalam Fokus Minggu Depan, dan pastinya fokus pada minggu depan tertumpu kepada permulaan perjalanan pulang ke kampung. Selepas 2 tahun tidak dibenarkan balik kampung akibat COVID-19, pasti ramai yang mengambil peluang untuk menyambut Aidilfitri bersama keluarga tersayang di kampung halaman. Tapi mungkin raya kali ini disambut dalam norma baharu dengan antaranya pemakaian pelitup muka, vaksinasi lengkap, penjarakan fizikal dan sebagainya. Tetapi ada satu norma yang pasti akan kekal, iaitu kesesakan trafik di lebuh raya utama negara. Malah kesesakan trafik sudah pun bermula sejak semalam dan hari ini dengan orang ramai mengambil kesempatan membuat persiapan terakhir menjelang hari raya. Dan sebagai persediaan untuk mengawal kesesakan trafik bermula hujung minggu depan, PLAS Malaysia Berhad sarankan pengguna lebuh raya agar mematuhi cadangan waktu perjalanan atau Travel Time Advisory TTA sempena musim perayaan pada 29 April hingga 9 Mei ini. Dan sudah bersedia bersama saya untuk berkongsi tentang cadangan waktu perjalanan ini Muhammad Yusof Abdul Aziz, Ketua Kecemerlangan Operasi PLAS Malaysia Berhad. Terima kasih sudi bersama saya dalam Fokus Minggu Depan jam ini. Kita lihat trafik sudah mula sesak semalam dan hari ini juga ketika orang ramai membuat persiapan sempena hari raya. Boleh Cik kongsikan bagaimana keadaan trafik pada hujung minggu ini? Baik, terima kasih. Salam sejahtera kepada semua pendengar ataupun penonton Asra Awani. Memang kami sebenarnya daripada PLAS mengambil maklum akan berlakunya kesesakan terutama di pusat bandar semalam dan hari ini juga. Walau bagaimanapun sebenarnya daripada pemantauan kami di pusat pemantauan trafik PLAS tidak berlaku sebarang kesesakan sepanjang 2 hari ini, di hujung minggu ini trafik kami masih bergerak seperti biasa. Saya percaya ini adalah perjalanan yang untuk orang yang suka membuat last minute punya preparation atau persediaan untuk beraya lah, tidak melibatkan perjalanan di sepanjang lebuh raya. Itu untuk semalam dengan hari ini. Tapi apa jangkaan PLAS untuk trafik untuk minggu depan pula? Bermula esok hinggalah ke hujung minggu depan. Apa jangkaan trafik? Baik, ya sebagaimana yang kita ketahui, kita ambil maklum juga sebenarnya pada tahun ini adalah tahun yang kita boleh katakan mega raya akan berlaku dah. Selepas 2 tahun kita beraya dalam keadaan yang agak tersekat, tapi pada tahun ini kita dibenarkan untuk beraya ke arah seperti biasa. Jadi kami menjangkakan sebenarnya keadaan trafik akan berlaku lonjakan yang ketara. Kita menjangkakan sebenarnya trafik akan mula bergerak keluar di bandaraya pada mungkin petang Khamis dan beberapa waktu puncak termasuk hari Jumaat di minggu hadapan dan seterusnya kepada hujung minggu hinggalah ke hari raya pada 3 hari bulan. Kami menjangkakan trafik akan berada pada hari-hari puncak sehingga ke 2 juta kenderaan akan berada di sepanjang lebuh raya pada tempoh-tempoh tersebut. Jadi dengan lonjakan 2 juta ini, maka kita akan mengambil maklum bahawa akan berlakulah kesesakan di kawasan-kawasan yang tertentu, ya, seperti biasa di mana kita akan melaporkan kesesakan tersebut di sepanjang lebuh raya lah. Kita akan memberi bantuan atau akan menguruskan trafik tersebut di sepanjang musim-musim ataupun sepanjang hari-hari yang sesak tersebut, insya-Allah. Ya, kalau secara lebih spesifik, di mana antara kawasan-kawasan di lebuh raya PLAS yang dijangka paling sesak pada hujung minggu ini? Baik, seperti biasa setiap kali musim perayaan ataupun setiap kali berlakunya cuti panjang, maka kawasan-kawasan yang kita dah identify akan berlakunya kesesakan yang telah kita kenal pasti adalah termasuk di kawasan-kawasan mendaki, ya, di sepanjang lebuh raya. 2 kawasan yang kita fokus adalah sepanjang laluan dan yang keduanya adalah Plaza Tol. Kalau di sepanjang laluan ini, biasanya kawasan mendaki ini termasuklah kalau ke utara contohnya kita akan berlakulah kesesakan di kawasan mendaki di Menora, di kawasan Menora, Terowong Menora, kemudian di kawasan antara Tapah hingga ke Ipoh. Kemudian di selatan di kawasan Pedas Linggi termasuklah hingga ke Melaka contohnya. Ini adalah kawasan-kawasan yang biasanya akan berlaku kesesakan termasuklah pada tahun ini. Di plaza pula di Enteria kita mungkin di jauh di utara, di Juru, di selatan, di Skudai dan termasuk daripada di Kuala Lumpur ni di Jalan Duta dan juga di Sungai Besi mungkin akan berlaku kesesakan lah sebenarnya sedikit. Jadi boleh kongsikan tentang cadangan waktu perjalanan atau TTA yang disarankan oleh PLAS untuk perjalanan pada hujung minggu depan ini?
Baik, Kelas telah pun mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan ataupun TTA balik kampung dan pulang ke bandar pada musim perayaan Aidilfitri bagi perjalanan lebuh raya Utara Selatan. Bermula pada 29 April hingga 9 Mei untuk tahun ini. Jadi TTA ini ada bertujuan untuk mengagihkan trafik dan mengelakkan kesakan daripada memasuki lebuh raya secara serentak di laluan-laluan utama lebuh raya, Plaza Tol, maupun kawasan rehat dan sekaligus mengurangkan ataupun menguruskan kesasakan terutama tempat-tempat yang saya nyatakan seperti tadilah sebenarnya. Jelasnya dengan ringkas trafik keluar dari Lembah Kelang, trafik balik semula ke Lembah Kelang adalah mengikuti TTA yang kita telah cadangkan. Mudah saja sebenarnya secara konsepnya untuk kita keluar daripada Lembah Kelang arah ke utara maupun ke selatan, negeri yang paling jauh atau destinasi yang paling jauh, sekali keluarlah seawal mungkin. Mungkin sebelum pukul 10 kita cadangkan, 10 pagi. Ini kita cadangkan daripada pukul 9 hinggalah ke 2 Mei. Kita menjangkakan trafik untuk keluar daripada pusat bandar ke destinasi masing-masing utara dan ke selatan. Manakala negeri yang sedikit dekat atau destinasi yang sedikit dekat bolehlah memulakan perjalanan selepas pukul 1 tengah hari antara 29 hingga ke 2 Mei. Jadi berdasarkan cadangan waktu perjalanan ini yang kebanyakannya kalau saya lihat disarankan memulakan perjalanan lebih awal. Berdasarkan analisis dan kajian yang dilakukan pihak PLAS, berapa banyak sebenarnya masa yang dapat dijimatkan sekiranya orang ramai keluar pada waktu yang dicadangkan dan disarankan oleh PLAS? Baik, jika melihat daripada segi kenaikan lonjakan trafik yang kita jangkakan hingga 2 juta, kalaulah kita mengikut TTA ini, kita menjangkakan bahawa kita boleh menguruskan kesesakan ini. Tetapi dalam pada masa sama, kami memohonlah untuk semua pengguna yang akan melalui lebuh raya PLAS ataupun melalui Utara Selatan, lebuh raya Utara Selatan ini, jangkakan perjalanan yang lebih panjang lagi sebenarnya. Jika kita mengikut TTA yang diberikan ini, insya-Allah kita boleh menguruskan kesesakan tersebut. Jadi kita boleh menjangkakan kesesakan yang lebih terurus. Jadi kalau biasanya kita membuat perjalanan dalam 2 jam untuk ke utara Ipoh contohnya, mungkin dengan TTA ini kita tidak boleh memendekkan 2 jam. Tetapi dalam keadaan trafik yang tinggi ini, memang kita menjangkakan akan berlaku lagi perjalanan yang lebih lama, tetapi tidaklah terlalu lama. Kita mungkin boleh menjangkakan dalam 4 jam contohnya. Jika tidak mengikut TTA ini, kita mungkin akan mendapat perjalanan yang lebih lama daripada 4 jam contohnya. Jadi kita cuba menguruskan kesesakan tersebut, terutama sekali di kawasan-kawasan yang memang kita kenal pasti kawasan yang sesak. Bagaimana pula dengan pola perjalanan yang dijangkakan? Itu tadi kita bincang mengenai perjalanan pulang ke kampung, tetapi untuk pulang ke Lembah Kelang, ke KL pula selepas dah balik ke kampung, bagaimana jangkaan trafik untuk tempoh itu pula? Baik, pihak PLAS juga mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan untuk pulang atau kembali ke kota. Kita menjangkakan trafik akan bergerak kembali ke kota dalam jangkaan yang tinggi bermula daripada 5 hari bulan hingga 9 hari bulan Mei. Jadi untuk mereka yang ingin pulang selepas menyambut Hari Raya Aidilfitri di kampung halaman masing-masing, kita mencadangkan semua daripada semua destinasi, sama ada utara maupun selatan, pulang kembali ke ibu kota bergerak sebelum pukul 9 pagi. Ini juga untuk mengelakkan kita trafik bertembung di atas lebuh raya secara serentak. Jadi kalau kita bergerak sebelum pukul 9 pagi, ini secara logiknya destinasi yang paling dekat dengan kota raya akan sampai lebih cepat lagi. Contohlah kalau saya bagi tahu di Tanjung Malim ataupun Seremban yang paling dekat sekali, bergerak sebelum pukul 9, mereka akan sampai lebih awal ke ibu kota dan tidak bertembung dengan trafik yang jauh daripada ibu kota, contohnya daripada Johor maupun daripada utara. Jadi itulah cadangan kita sebenarnya, daripada 5 hingga 9, pastikan anda bergerak seawal mungkin untuk kembali ke ibu kota selepas menyambut Aidilfitri di kampung halaman masing-masing.
Okey, baik, selain daripada persiapan dari sudut cadangan waktu perjalanan ini, mungkin boleh kongsikan sedikit juga mengenai cabaran untuk kawalan trafik pada tahun ini, memandangkan kita dah 2 tahun rakyat Malaysia tak dapat pulang ke kampung sempena Aidilfitri dengan sekatan COVID-19 dan sebagainya. Apa pula persiapan-persiapan lain, khususnya misalnya seperti yang Tuan ceritakan tadi mengenai RNR dan sebagainya, contoh persiapan lain dan juga apa mungkin cabaran untuk mengawal trafik pada tahun ini, pastinya suasana yang cukup berbeza sempena perayaan Aidilfitri kali ini. Baik, amat mencabar sebenarnya untuk kita menguruskan trafik atau menguruskan kenderaan dengan lonjakan 2 juta di sepanjang lebuh raya Utara Selatan yang akan kita jangkakan pada waktu-waktu puncak ataupun hari-hari puncak sepanjang Aidilfitri pada tahun ini. Jadi kita memberi fokus ataupun memberi tumpuan kepada 2 kawasan yang akan kita uruskan. Yang pertamanya di laluan utama dan yang keduanya di Plaza Tol kita sendiri. Ya. Jadi yang pertamanya kita telah pun berkolaborasi dengan autoriti-autoriti yang lain ataupun dengan pihak-pihak berwajib yang lain untuk membantu menguruskan lonjakan trafik ini. Dan tidak plus juga sebenarnya kita telah pun membuat persediaan secara total untuk kita menghadapi lonjakan ini. Sebenarnya kalau di RSA kita sebenarnya kita akan ada rela yang akan membantu, kita punya staff sendiri juga akan membantu. Jadi kami mohon sebenarnya kepada semua pengguna lebuh raya supaya merancang perjalanan ini dengan baiklah, sebenarnya mengikut DTA yang kita telah unjurkan tadi itu sebenarnya. Antara inisiatif lain juga sebenarnya untuk kita menyuraikan trafik ini jika berlakulah sesuatu yang di luar jangka, kita telah pun menyediakan emergency response team di lebih kurang 10 kawasan strategik di sepanjang lebuh raya Utara Selatan. Mereka yang akan membantu kita untuk menguruskan juga atau kejadian-kejadian yang di luar jangkaan. Saya juga ingin mengingatkan supaya kita merancang perjalanan ini dengan lebih teratur lagi sebenarnya. Pastikan contohnya touch and go card kita telah pun di top up dengan sebaiknya. Kalau menggunakan RFID e-wallet juga telah pun di top up dengan sebaiknya. Dan sentiasa mengambil tahu keadaan trafik sepanjang laluan lebuh raya Utara Selatan ini sebenarnya semasa kita merancang ataupun semasa kita membuat pemanduan pulang sepanjang musim perayaan ini. Ya, terima kasih. Itu tadi Muhammad Yusof Abdul Aziz, Ketua Kecemerlangan Operasi PLAS Malaysia Berhad, mengulas dan berkongsi mengenai cadangan waktu perjalanan sempena perayaan Aidilfitri pada hujung minggu depan. Dan banyak lagi perkongsian dalam Fokus minggu depan, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.